Benarkah pelantikan Perdana Menteri ke-10 tidak mengikuti proses yang betul? Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilihat masih belum boleh menerima hakikat bahawa beliau gagal menjadi Perdana Menteri kali kedua. Bukan sekali atau dua, tetapi di setiap kesempatan yang ada, beliau pasti akan mengungkit kembali proses pelantikan Perdana Menteri ke-10. Beliau cuba menanamkan naratif bahawa kononnya yang di-Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah, tidak mengikuti proses yang sepatutnya. Tetapi benarkah begitu? Untuk menilai sendiri apa yang berlangsung di Istana Negara hari kejadian, Setiausaha Agong UMNO Dr. Ashraf Wajdi memberikan penerangan. Selepas PRU15 yang pertama datang ke pejabat UMNO ialah Saifuddin berjumpa dengan Zahid dan Ashraf Wajdi. Saifuddin bawa amanah dari Anwar Ibrahim untuk hadir kerana Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Barisan Nasional ada 30 kerusi. Ini membolehkan kerajaan dibentuk dengan majoriti mudah yang memerlukan 112 kerusi. Zahid tidak buat keputusan malam itu walaupun dia boleh buat keputusan bersendirian. Ini kerana semua ahli Parlimen Barisan Nasional telah menandatangani perjanjian sebelum menerima watikah sebagai calon. Perjanjian itu memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi Barisan Nasional untuk berunding dengan sesiapa saja bagi maksud menumbuhkan kerajaan. Zahid adakan mesyuarat dengan Majlis Tertinggi Barisan Nasional dan Biro Politik UMNO. Keesokannya datang rombongan Anwar Mat Sabu Saifuddin ke pejabat UMNO. PH datang dan berjumpa jawatan kuasa perundingan Barisan Nasional. Turut ada dalam jawatan kuasa tersebut adalah Presiden MCA dan Presiden MIC. Zahid berikan 10 syarat yang telah ditetapkan. Selepas habis perjumpaan tersebut, Zahid minta Dr. Zamri berhubung dengan Muhyiddin supaya berlaku adil untuk tunjuk pula syarat-syarat BN kepada PN. Malangnya Muhyiddin tidak layan dan dia kata nanti dulu. Apabila Ismail Sabri balik dari menghadap yang di-Pertuan Agong, beliau memaklumkan ada 10 orang ahli Parlimen BN yang menyokong Muhyiddin. Ismail Sabri diarahkan oleh Presiden untuk ambil tanda tangan 10 orang tersebut sebagai menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Keesokannya Zahid arahkan Ashraf Wajdi dan seorang lagi pegawai untuk hantar 30 dokumen ke Istana Negara. Ada watikah yang menyebut menyokong Anwar Ibrahim. Bila Tuanku panggil Muhyiddin pada hari kelima, dia masih berkeras dan bagi tahu beliau sudah cukup jumlah 114 kerusi. Tuanku kata tak boleh terima kerana dari 114 ada MPBN yang juga sokong Anwar Ibrahim. Ada juga 4 orang parti Sarawak yang sign SD sokong Anwar. Dan ada juga yang sign 3 kali. PN hanya tinggal 73 dan tidak cukup. Titah Tuanku cukup-cukup berbala, negara akan hancur jika tidak boleh tubuh kerajaan. Maka Tuanku minta supaya Muhyiddin setuju atau tidak untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Muhyiddin berkeras dan keluar buat sidang media. Dengan angkuh beliau berkata, Tuanku minta tubuh kerajaan perpaduan, PN sudah buat keputusan tidak bersetuju. Selepas Muhyiddin keluar, Anwar masuk berjumpa Tuanku. Tuanku minta Muhyiddin tunggu dan panggil dua-dua bersekali. Muhyiddin berkeras dan keluar terus dan buat sidang media di kediamannya, Damansara Heights. Anwar masuk dengan rasa yakin beliau sudah sokong 30 dari BN dan PN 82. Waktu menghadap, Tuanku titah satu perkara sahaja, tubuhkan kerajaan perpaduan, titik noktakan persengketaan lama. Zahid jawab dengan penuh beradab bahawa Patik boleh bersetuju tapi Patik tidak boleh membuat keputusan seorang. Beri masa Patik berbincang dengan Majlis Tertinggi BN. Nilaikan sendiri apakah benar kenyataan yang sering dibuat oleh Muhyiddin. Benarkah pelantikan Perdana Menteri ke-10 tidak mengikuti proses yang betul? Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilihat masih belum boleh menerima hakikat bahawa beliau gagal menjadi Perdana Menteri kali kedua. Bukan sekali atau dua, tetapi di setiap kesempatan yang ada, beliau pasti akan mengungkit kembali proses pelantikan Perdana Menteri ke-10. Beliau cuba menanamkan naratif bahawa kononnya yang di-Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah, tidak mengikuti proses yang sepatutnya. Tetapi benarkah begitu? Untuk menilai sendiri apa yang berlangsung di Istana Negara hari kejadian, Setiausaha Agong UMNO Dr. Ashraf Wajdi memberikan penerangan. Selepas PRU15 yang pertama datang ke pejabat UMNO ialah Saifuddin
berjumpa dengan Zahid dan Ashraf Wajdi. Saifuddin bawa amanah dari Anwar Ibrahim untuk hadir kerana Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Barisan Nasional ada 30 kerusi. Ini membolehkan kerajaan dibentuk dengan majoriti mudah yang memerlukan 112 kerusi. Zahid tidak buat keputusan malam itu walaupun dia boleh buat keputusan bersendirian. Ini kerana semua ahli Parlimen Barisan Nasional telah menandatangani perjanjian sebelum menerima watikah sebagai calon. Perjanjian itu memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi Barisan Nasional untuk berunding dengan sesiapa saja bagi maksud menubuhkan kerajaan. Zahid adakan mesyuarat dengan Majlis Tertinggi Barisan Nasional dan Biro Politik UMNO. Keesokannya datang rombongan Anwar, Mat Sabu, Saifuddin ke pejabat UMNO. PH datang dan berjumpa jawatan kuasa perundingan Barisan Nasional. Turut ada dalam jawatan kuasa tersebut adalah Presiden MCA dan Presiden MIC. Zahid berikan 10 syarat yang telah ditetapkan. Selepas habis perjumpaan tersebut, Zahid minta Dr. Zamri berhubung dengan Muhyiddin supaya berlaku adil untuk tunjuk pula syarat-syarat BN kepada PN. Malangnya Muhyiddin tidak layan dan dia kata nanti dulu. Apabila Ismail Sabri balik dari menghadap Yang di-Pertuan Agong, beliau memaklumkan ada 10 orang ahli parlimen BN yang menyokong Muhyiddin. Ismail Sabri diarahkan oleh Presiden untuk ambil tanda tangan 10 orang tersebut sebagai menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Keesokannya Zahid arahkan Ashraf Wajdi dan seorang lagi pegawai untuk hantar 30 dokumen ke Istana Negara. Ada watikah yang menyebut menyokong Anwar Ibrahim bila